Kepimpinan Kerajaan Sarawak teguh kepada prinsip kerja secara kolektif dan bersatu padu dalam usaha bagi memastikan kelangsungan pembangunan dan kemajuan negeri ini. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan bahawa tiada istilah perbezaan atau keutamaan dalam pentadbiran di Sarawak. Menurutnya, semua bekerjasama, bekerja keras tanpa mengira Melayu, Cina, Melanau, Iban atau Bidayuh dan sebagainya sentiasa bersatu padu. Sistem Kabinet Sarawak adalah sistem kolektif dengan tanggungjawab bersama termasuk Menteri Muda. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Jambatan Marudi semalam. Dalam pada itu, Premier Sarawak menjelaskan perpaduan kukuh merupakan kunci kepada kemajuan dan kemakmuran negeri. Jelasnya lagi, perpaduan harus dijaga serta mesti kukuh dan kalau bersatu seperti sekarang, kerja jadi mudah. Sementara itu, pada majlis yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Baram tidak lagi menjadi kawasan terpencil setelah siapnya Jambatan Marudi sekaligus mempermudahkan pergerakan di antara Marudi dan Miri. Justru itu, dalam rancangan Malaysia ke-13 RMK 13, laluan sedia ada dari Miri ke Marudi akan dinaik taraf. Malah jelas beliau laluan dari Marudi ke Long Terawan terus ke Long Iman dan ke Limbang turut akan dibangunkan. Katanya langkah seterusnya adalah untuk membangunkan kawasan tersebut dengan menyediakan akses jalan. Ujarnya di bawah RMK 13 dan juga di bawah Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA, semua wakil rakyat di kawasan Baram akan bekerja membangunkan seluruh kawasan itu. Ini bermakna kawasan Baram tidak lagi akan menjadi kawasan terpencil tetapi akan menjadi kawasan utama untuk pembangunan ini. Tabung Amanah Saham Sarawak Asar semalam mengumumkan pengagihan dividen interim sebanyak 3 sen seunit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2025. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pengagihan dividen kali ketiga pasca penstrukturan semula Asar tersebut melibatkan pembayaran sebanyak 14.23 juta ringgit kepada 57,653 pelabur berdasarkan baki pegangan unit pada 31 Disember 2024. Beliau mengumumkan perkara tersebut di Kuching semalam dan menjelaskan terdapat lebihan pendapatan sebanyak 13.52 juta ringgit yang tersedia sebagai reserve bagi menampung pendapatan tabung Asar untuk tempoh seterusnya. Selain itu, beliau menegaskan bahawa Asar merupakan instrumen pelaburan yang selamat dan berisiko rendah dengan adanya mekanisme jaminan harga minimum RM1 seunit yang telah diperkenalkan sejak 1998. Katanya ciri ini selaras dengan matlamat sosioekonomi penubuhan Asar sebagai skim simpanan alternatif jangka panjang yang berisiko rendah dan selamat. Beliau turut menggesa pengurus dana Asar supaya sentiasa berwaspada dalam memantau keadaan pasaran dan menyesuaikan strategi pelaburan bagi menjamin pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang mampan. Dalam pada itu, Premier Sarawak menyeru para pelabur agar terus menyokong dan melabur dalam Asar bagi memastikan kelestariannya dalam jangka panjang. Kerajaan Persekutuan dan Sarawak harus bersama mencari pendekatan yang dapat menguntungkan negara dalam menjadi hub tenaga dan pengeluaran produk petrokimia serantau. Dengan kata lain, menambah kekayaan negara adalah keutamaan ketika ini. Our mind must not be looking where is the problem. Our mind should be looking how can we progress further and get richer, both the state and Malaysia. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan mengulas mengenai kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Sarawak serta Petronas dan Petros. Terdahulu sebelum ini, Premier telah menjelaskan bahawa kerjasama strategik sebegini akan memacu usaha untuk menjadikan Malaysia dan Sarawak khususnya menjadi hub tenaga. Pada masa sama meningkatkan daya saing negara dalam menarik pelaburan, penyelidikan teknologi dan pembangunan industri baharu seperti derivatif petrokimia.
Bersempena dengan Tahun Baharu Cina, Red FM dengan kerjasama Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM menganjurkan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR RTM bagi menyantuni warga emas di Home for the Aged Krokop Miri. Untuk perkembangan lanjut program CSR RTM Sarawak di Miri, terus saja bersama Norizan Jau. Norizan, silakan. Terima kasih rakan di studio. Ya, seramai 27 orang warga emas diraikan dalam program Red K di pusat ini. Antara aktiviti pengisian program ini ialah persembahan tarian singa yang akan dipersembahkan oleh Miri Cawan Association Youth Section, Lion Dance dan persembahan nyanyian oleh penyampai-penyampai radio dari Red FM. Turut diadakan juga ialah penyampaian barang sumbangan kerajaan daripada rakan strategik RTM iaitu Miri Life Care Society, Persatuan Prihatin Masyarakat Miri, IOS dan Shun Shen Li Miri. Selain itu, kru RTM turut menyantuni warga emas ini dengan menghidangkan makanan sebagai tindakan kasih sayang kepada mereka. 27 orang warga emas di pusat ini juga akan menerima sumbangan keperluan harian yang disumbangkan oleh rakan strategik RTM. Objektif penganjuran program Red K ini selain meningkatkan kepedulian sosial dan kesedaran masyarakat terhadap warga emas, ia juga bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang kepentingan keprihatinan kepada orang tua. Sekian perkembangan dari Miri, saya Noriza Jau, kembali ke studio. Program Sejambak Kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak semena musim perayaan telah dilaksanakan sejak lebih 20 tahun lalu, diyakini mampu menggembirakan penerimanya. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi tahun 2025 sempena Tahun Baharu Cina, seramai 8,135 atau 14% daripada jumlah penerima bantuan negeri Sarawak menerima sumbangan mereka yang membabitkan kos sebanyak RM813,500. Beliau juga berterima kasih kepada syarikat korporat yang bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak seperti Dynasty Hotel kerana sentiasa menyokong program Sejambak Kasih dengan turut menyumbangkan bungkusan berupa keperluan harian bernilai RM150 kepada penerima. Justru beliau menegaskan program Sejambak Kasih di Sarawak semasa musim perayaan seperti Tahun Baharu Cina, Gawai, Hari Raya dan Christmas mempunyai kepentingan besar dalam menyemarakkan semangat perpaduan, kasih sayang dan kebersamaan dalam masyarakat terutama warga emas, ibu tunggal dan individu berpendapatan rendah yang layak. Beliau berucap merasmikan Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2025 bahagian Miri. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.